Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak sebut hari ini kita panggil hari Arafah. Orang wukuf di Arafah. Mengapa namanya Arafah? Tadi saya dengar Ustaz sebut sikit sebab apa dinamakan Arafah tadi. Arafah ni kalau tengok dalam kamus Al-Ma'ani, dalam kamus Ma'ani, kamus bahasa Arab, Arafah ni adalah sebuah bukit dekat Mekah. Di situlah tempat jamaah berwukuf. Dinamakan Arafah ni menurut para ulama ada beberapa pendapat. Tadi saya mulakan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 124. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 124 itu Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Tuhan yang menguji Nabi Ibrahim. Allah uji Nabi Ibrahim ni tuan-tuan banyak ujian. Sebab itu dalam ilmu tauhid di sisi ahli sunnah wal jamaah kita belajar Nabi Rasul yang wajib kita percaya ada berapa orang? 25 Rasul-Rasul Nabi-Nabi yang wajib kita percaya. Bermula daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 25 ni ada 5 yang dipanggil top 5. You know? I kalau ceramah I don't care. Ada top 5 dinamakan ulul azmi. Ulu orang yang punya, azmi keazaman yang kuat, keteguhan yang cekal. 5 orang. 5 orang ni ulama-ulama ahli sunnah susun ikut ranking yang paling kuat menerima ujian ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad duduk nombor 1. Nombor 2 Nabi Ibrahim alaihi salam. Nombor 3 Nabi Musa. Walaupun ulama berbincang antara Musa dengan Ibrahim mana yang lebih kuat ujian dan cobaan. Banyak ulama-ulama meletakkan Nabi Ibrahim. Walaupun kalau tuan-tuan baca Quran, dalam Quran kisah yang paling banyak ialah kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam Quran kisah Nabi Musa banyak. Tapi di sudut ujian cobaan Nabi Ibrahim lebih banyak lagi. Maka ulama letak nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, nombor 5 Nabi Nuh alaihi salam. Malam ni yang kita nak cerita ni tuan-tuan, bila sambut Idul Adha ini kita nak cerita kisah Nabi Ibrahim. Allah uji Nabi Ibrahim alaihi salam fa'atammahunna. Beliau laksanakan ujian-ujian Allah Ta'ala. Antara ujian Nabi Ibrahim ni disebutkan oleh para ulama macam-macam ujian. Malam ni saya nak sebutlah sikit sebanyak ujian supaya kita ambil iktibar dan pengajaran. Antara ujian Nabi Ibrahim ni bernikah tak punya anak. Ujian juga nikah dengan Siti Sarah tak dapat anak. Siti Sarah izinkan kahwin dengan Siti Hajar. Dapat anak pertama namanya Ismail. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, waktu Nabi Ibrahim dapat anak pertama ni, usia Nabi Ibrahim sudah 96 tahun. Mana Tuan Haji? Jadi pakcik-pakcik bertenang aja. Nabi Ibrahim anak pertama umur 96. Pakcik baru umur 76 apa barang tu. Boleh lagi, jangan bimbang. Dia orang perempuan, dia menopause. Kita laki-laki menopause. No pausing, still on and onward. Itu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah punya anak yang pertama, Allah uji lagi. Allah hebat Nabi Ibrahim ni. Sudah dapat anak sulung. Anak pertama Allah uji letakkan di padang pasir yang tak berpenghuni, namanya Makkah. Nabi Ibrahim fa'atammahun, laksanakan ujian-ujian Allah Ta'ala. Isterinya pun ikut. Bawa baby ni. Itu yang hari ni bila kita buat haji, kita akan mengingati manasik haji. Saya nak sebut tonton cerita Arafah, cerita haji ni kita banyak
laksanakan adalah antara sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerana itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan, bila ditanya apakah ujian Nabi Ibrahim, ada 10 ujian Nabi Ibrahim, 6 pada tubuh badan, 4 pada manasik haji, iaitulah pada tawaf, sa'i, lantar jamrah, dan juga di wukuf di Arafah. Ini ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim laksanakan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang saya nak sebutkan cerita Arafah tadi, bila Nabi Ibrahim letak anak di padang pasir tak ada penghuni, kita pun tahu cerita macam mana Nabi Ismail hentak kaki keluar air Zam-Zam. Siti Hajar berlari-lari hingga hari ini dinamakan sa'i itu, mengingati peristiwa Siti Hajar. Hadirin hadirat, jadi Nabi Ibrahim tinggalkan anak ni, 2 beranak ni. Akhirnya Nabi Ibrahim balik tempat asal. Nabi Ibrahim duduk mana sebenarnya? Nabi Ibrahim duduk mana? Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Dan disebutkan oleh para ulama berhubung dengan ujian Nabi Allah Ibrahim ni, sebagaimana yang disebut oleh Muhammad Ibn Ishaq, antara ujian Nabi Ibrahim ni, asal Nabi Ibrahim duduk di Madian. Duduk Madian. Kisah macam mana Nabi Ibrahim runtuhkan berhala, tinggal akhirnya ditangkap, dibakar dalam api. Akhirnya Nabi Ibrahim tinggalkan kampung halaman, hijrah Nabi Ibrahim ke Palestin. Jadi di Palestin kisah Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau kita pergi Palestin, kita akan dibawa melawat ziarah makam Nabi Ibrahim. Di sana hadirin hadirat duduk Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Jadi Palestin dengan Mekah ni jauh. Saya nak cerita Arafah ni tadi, nak cerita Arafah ni. Jadi sebilangan ulama mengatakan dinamakan Arafah. Ini ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, duduk letak anak dengan isteri di padang pasir, tak ada orang, akhirnya keluar air dengan izin Allah, keluar air Zam-Zam. Satu hari Nabi Ibrahim pergi ziarah anak dan isteri. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim ni jauh, tuan-tuan, lama tak pergi ziarah, sehingga Nabi Ibrahim lupa jalan nak ke Mekah. Mekah mana ada penghuni masa tu, tak ada orang. Sehinggalah Nabi Ibrahim dikatakan sampai di padang Arafah tu. Di situ Nabi Ibrahim tengok bukit Jabal Rahmah. Lalu kata Nabi Ibrahim, Araf tu, baru aku tahu, baru aku ingat. Daripada situlah kata ulama dinamakan Arafah. Kerana Nabi Ibrahim tengok bukit tu, baru dia teringat mana jalan nak pergi Mekah, tempat dia letakkan anak dia tu. Itu sebab ulama mengatakan itu antara sebab dinamakan Arafah, ucapan Nabi Ibrahim Araf tu. Ya, macam kita lah, dah lama tak datang surau tu. Saya duduk jauh, lama tak datang Taman Samudera, tengok batu kif, Araf tu. Tapi tak boleh bagi nama Arafah tu. Tu batu kif. Cuma kita panggil checkpoint kita tu, marking point kita tu. Itu setengah ulama mengatakan mengapa dinamakan Arafah, kerana Nabi Ibrahim waktu nak mencari anak dan isterinya terlupa jalan, nampak bukit itu, Nabi Ibrahim baru teringat Araf tu. Itu satu pandangan.